Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Masuk pintu je ada soalan. Tak apa, kita pelanggan tu kan apa, always right kan, customer always right. Apa nak tahu ni, mohon ustaz huraikan susunan wirid selepas solat yang minimum. Apa pula minimum pula, maksimum lah. Ibadah ni nak minimumnya. Dan yang panjang, ni maksimum pula, yang Nabi buat. Terima kasih. Okey. Jawab terus lah, buka buku. Jawab terus, jangan bertangguh dah. Muka surat berapa tu? Muka surat 280 ke? Tak payah cari tuan, tak ada muka surat tu. Tadi Haji kat luar cerita khusyuk, nanti bulan depan kita cerita khusyuk. Okey, 207 dah. 207. Bagus juga kan soalan. Terima kasih banyak yang bertanya. Takut zikir-zikir yang kita buat ni zikir turun-temurun juga, tu yang takut. Kan ya? Sampai sekarang kan. Kita bacalah. Disunatkan berzikir dan berdoa selepas solat. Jadi kalau ada orang kata zikir lepas solat bid'ah, boleh cekik dia. Sunat tuan-tuan So jangan Assalamualaikum janganlah Cumanya waktu berzikir ni beza. Kalau mazhab Syafi'i zikirnya selepas salam sebelum ba'diyah. Kalau Hanafi selepas salam selepas ba'diyah. Jadi kalau nampak orang Assalamualaikum dibangun ba'diyah tu, dia diamlah. Tak perlu kecoh-kecoh lah. Okey, kita dalam mazhab Syafi'i selepas salam sebelum ba'diyah. Itu yang biasa kita buat adalah. Baik. Hukum sunat. Hukumnya sunat. Tu yang pagi ni tak apa, kejap lagi lah kita pegang Quran pula Ustaz nak gele-gele kan minggu 2 tu baca kitab ni, minggu 4 kita tadabbur Quran sikit lah kan. Baik. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dinyatakan berbagai jenis zikir dan doa. Banyak zikir ni dan doa ni. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan daripada apa tu tuan-tuan? Cuba sebut sikit. Sebab dia tulisan Rumi nanti orang kata tauban pula kan. Tak. Dia yang titik 3 tu tauban. Radhiyallahu anhu katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat, insarafa, dalam hadis insarafa tu maksudnya selesai solat, bukannya beredar daripada solat, selesai solat. Baginda mengucapkan astaghfirullah sebanyak 3 kali. Kalau kita nak praktiskan yang warid dan ma'thur, memang kita nak syab betul yang Nabi buat, diriwayatkan sebutannya astaghfirullah. Dia tak ada al-azim, tak ada alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jakim dah hilang dah tu.
Jakim dah buat edaran dah, susunan zikir lepas solat ni ya. Astaghfirullah, 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 gitu. Kalau kita cinta Rasul, nak ikut betul Rasul tu, begitulah bunyinya. Baik. Dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi tuan-tuan kalau imam buat macam ni, tuan-tuan ikutlah. Itu cerita lain tu. Imam zikir kuat, tuan ikut tu, itu lain. Ni nak cerita apa dia zikir tu dulu. Ditanya kepada Al-Adra'i, iaitu salah seorang daripada perawi hadis tersebut, bagaimana cara istighfar, beliau menjawab astaghfirullah, macam tu lafaznya itu, astaghfirullah. Berapa kali tuan-tuan? Kalau tuan-tuan rajin macam mana pun, jangan buat 7. Sebab ni ceritanya kita nak contohi Rasulullah SAW. Sebagaimana kita doa tu, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Ya Allah, rezekikan kami mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalan wa akhiran, awal akhir, zahiran wa batinan, zahir batin, wa ibadatan wa amalan salihah, dan juga ibadah dan amal soleh. Kita mohon kita ni Allah rezekikan mengikut Nabi. Jadi kalau itu yang kita nak, maka 3 kali saya banyak dosa Ustaz. Bolehlah Ustaz 11 kali. Buatlah waktu lain. Jadi lepas solat ni, bila insarafa ni, bila kita selesai solat ni, Assalamualaikum, Assalamualaikum, 3 kali. Itu sunnahnya. Berdosa ke Ustaz buat 12 kali, 17 kali? Tak berdosa lah, sebab itu istighfar, cuma tak ittiba', tidak mengikut cara Rasul. Baik. Kemudian antaranya juga ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada apa tuan? Cumi mata Ustaz dalam kereta ni, Ka'ab dan bin Ajrah, bahawa Nabi SAW telah bersabda, mu'aqibatun la yukhibu qailuhunna. Baca terjemahan ni tuan-tuan. Zikir-zikir yang tidak akan sia-sia membacanya selepas setiap salat fardu. 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 33 kali takbir. Yang ni kalau tuan-tuan dah telefon Quran, cuba pergi ke surah Al-Hadid. Surah Hadid. Surah Al-Hadid. Ibrahim ke Al-Hadid. Pergi ke ayat yang ke-21. Kemudian dalam satu riwayat itu samalah maksudnya, zikir yang sama, ya. Apa bunyi tuan-tuan? Ustaz main sabut, batu tak tahu. Apa bunyi tuan-tuan ayat 21 surah Hadid? Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin
jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Cukup dah kat tu. Apa maksud dia tuan-tuan? Sabiqu. Kalau nak lagi sedap kena tengok ayat 20 lah. Kena tengok ayat 20 tu. Sebab ayat 20 tu dia daripada atas lah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kaghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Dimula situ. Sebab Allah cerita kat situ, ketahuilah wahai manusia, perumpamaan hidup dunia ni mainan, perhiasan. Nanti insyaAllah kita tadabbur detail yang tu. Dan kemudian dibawalah sampai fatarahu masfarran thumma yakunu hutama kemudian sampailah wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratin minallahi wa ridwan. Yang tu point. Wa fil akhirati, dan di akhirat itu yang menunggu kamu wahai manusia ada dua. Apa dia? Adzabun syadidun, neraka lah. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, maghfirah dan ridwan. Maghfirah tu ampun, ridwan tu redha. Jadi ada dua pilihan di akhirat yang menunggu kita. Bukan pilihan lah, yang menunggu kita. Neraka ataupun syurga. Syurga bersekali dengan ampun lah. Yang kita nak apa tuan-tuan? Tengok, Allah sayang kat kita. Allah tak bebaskan, Allah tak biar kita memilih. Allah tolong pilihkan. Sabiqu. Allah tolong pilihkan. Hendaklah kamu berlumba-lumba. You have to race. Hendaklah kamu berlumba-lumba. Dapatkan apa tuan-tuan? Berlumba-lumba buat banglo ke, body kita besar ke, berlumba-lumba pergi mana? Ila maghfiratin. Tu point dia. Berlumba-lumba kamu untuk dapatkan keampunan. Dah nampak dah ayat itu. Boleh save lah kan. Screen apa tu yang kita boleh simpan. Simpan elok, ingat kan. Bila turun ayat ni tuan-tuan, datanglah beberapa sahabat Rasulullah SAW yang papa kedana, yang miskin, bertemu dengan baginda SAW. Lalu mereka macam mengadulah, macam mengadu. Apa aduannya? Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur. Wahai Rasulullah, kalau macam ni bunyi ayat, maka untunglah orang yang kaya. Untunglah orang yang kaya. Kemudian disambung, sahabat yang miskin ni sambung, nusalli yusallun. Kami solat, mereka solat. Kami ini yang miskin lah, mereka tu yang kaya. Kami solat, mereka solat. Nasumu yasumun. Kami puasa, mereka puasa. Yu'tikuna wala nu'tik. Mereka memerdekakan hamba. Kita tahu kan Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, apa kerja mereka menggunakan harta tuan-tuan yang kaya-kaya ni? Apa kerja mereka? Cari hamba yang Islam tapi masih dimiliki oleh orang kafir, beli, merdekakan. Sekarang dah tak ada kan? Ini kerjanya. Jadi mereka yu'tikuna, yu'tikuni memerdekakan hamba, wala nu'tik, kami tak boleh merdekakan hamba. Sebab apa? Sebab tak ada pitih nak beli hamba, nak merdekakan tu. Yatasaddaquna wala natasaddaq. Mereka bersedekah, kami tak boleh bersedekah. Jadi bila berlumba ni tuan-tuan, kami solat, mereka solat, boleh lumba. Kami puasa, mereka puasa, boleh kan. Sabiqu tu berlumba-lumba. Mereka merdekakan hamba, kami tak gerak. Mereka bersedekah, kami tak gerak. Macam mana nak lumba wahai Rasulullah? Sebab tu kata zahaba ahlud duthur. Kalau macam ni keadaan ayat ini, maka beruntunglah, menanglah
orang kaya. Gitu ya. Maka mendengar aduan sahabat yang miskin ini, Rasulullah SAW pun kata, adullukum ala amalin idza fa'altumuhu ma sabaqakum ahadun. Kena terjemah ke tak tu? Kena. I show to you one amal, when you done that nobody can overcome you. Kena terjemah tak? Tak payah dah. Kalau orang putih tak payah. Itulah hebatnya kita tuan-tuan. Cakap orang putihnya tak payah dah ustaz, faham dah kata. Kan baca hadis Nabi akono terjemah kata. Teruk betul. I show to you one amal. Kan when you done that, nobody can overcome you. I adullukum ala amalin idza fa'altumuhu ma sabaqakum ahadun. Ma tu tak boleh, sabaqa tu overcome lah, kum tu you tak ada siapa boleh lumba nak potong kamu dalam sabiku tadi, dalam perlombaan qul inda duburi. Tu hadis bawah, tuan-tuan tengok, man sabbaha dubura. Tu dubura ni dubur tuan-tuan letak depan ke belakang? Belakang jadi belakang solat fardu. Maksudnya bila selesai solat fardu lah. Itulah disebut tasbih 33. Tengok terjemahan tuan-tuan sebelah, tasbih 73, tahmid 33, takbir 33, dan lengkapkannya untuk jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu without yuhyi wa yumit. Pay attention, without dalam penutup ni. Tapi yang 10 kali tadi ada yang lepas astaghfirullah tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tu ada. Tapi penutup yang ni nak lengkap 100 ni dia tak ada. Ittiba' tuan-tuan kita ikut Nabi. Gitu. Kita sapu sama betul. Macam mana boleh sama pula? Tak tahu, alhamdulillah. Ni pagi ni nak tunjuk Al-Quran yang paling power ni. Nanti kejap jangan ke mana-mana teruskan bersama masjid kita. Jadi apa dia dapat tuan-tuan? 33 equal 99 and plus 1 for complete 100. Apa dia dapat tuan-tuan? Tu kan tadi ayat tadi, hendaklah kamu berlumba-lumba mendapat ampun kan. Maka Allah akan mengampunkan dosa walaupun dosa itu banyak buih di lautan. Yang ni tuan-tuan paling rugi bulan Ramadan lah. Sebab kita solat isyak banyak sangatlah masjid surau dia potong yang ni, tak buat. Ada yang habis salam pusing, kita tahlil malam ini untuk baca 27 senarai nama kan, kita tahlil. Yang ni kita tinggal. Malam keampunan tu, malam Ramadan tu yang sayang. Jadi lepas kita tahu ni, insya-Allah Ramadan tahun ni pesan dengan anak-anak kita jadi imam, jangan tinggal lah. Potong tahlil tak apa, jangan potong yang ni. Kalau tuan-tuan nak copek tu kan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ni cerita yang tadi, soalan tadi yang pendek kan, yang minimum kan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ayat kursi itu nanti boleh baca sambil bangun tu. Tapi nak subhanallah, nak kira nanti terganggu. Buat yang ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan tinggal lah tu. Ustaz, saya belajar itu Allahu Akbar itu 34. Ya, dalam riwayat lain sebut subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Betul. Mana-mana betul. Yang tak betul kalau tak buat. Tak, sekarang ni suka bergaduh, itu tak ada tu tak payah buat tu yang ni. Kan yang tak betulnya tak buat. Tuan buatlah kita buat sama-sama insya-Allah The problem is the number. And my brothers, my fathers, also my sisters, my mothers, when our prophet number some number in zikir, you have to follow the number sharply.
Jangan kurang, jangan lebih. To gain the fadilat, ya, untuk dapatkan dia punya ampun walaupun dosa banyak buih di lautan. Jadi sekarang siapa yang bertugas untuk mengira? Ini yang saya tengok kadang-kadang tangan tak bergerak, tasbih tak ada. Ni cerita makmum ni. Macam tu ya, tangan sojuk tu kan, subhanallah subhanallah, nampak dia macam tak mengira, tasbih pun tak ada. Jadi macam mana nak tahu 33? Tak ada je, dia tak nampak tu, dia jong macam tu, kaku tangan tu. Jadi makmum ni berserah tengkuk kepada kiraan imam. Pernah buat tak yang tu? Okey. Imam ni tuan-tuan, dia muda, nafas panjang, nafas Subhanallah, 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 10 kali baru ambil nafas kan. Tuan-tuan dah semput. Subhanallah, 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 subhanallah. Waktu tuan ambil nafas tu, imam terus menyebut. Jadi kiraan imam cukup 33. Yang tuan sebut tu cukup tak 33? Takut tak cukup. Jadi imam dapat ampun dosa walaupun dosa dia tu banyak buih di lautan. Kita ni dapat tak? The fadilat come when you follow the number. Boleh faham ni kan? Bila tak cukup, fadilat ni lain pula. Dapat pahala lah, dapat pahala zikir tu. Tetapi ampun dosa ni, takut-takut tak dapat. Itu bahayanya bila berzikir sama-sama. Itu yang Ustaz kata, tu cerita lain pula, zikir sama-sama ni. Terutama bila melibatkan nombor. Jadi tuan-tuan, the better is you independent to pronounce the zikir and you count by yourself. That's better and the most safe untuk kita betul-betul real berzikir lah. Itu paling selamat tuan-tuan. Jadi maksudnya kalau tuan-tuan lidah jenis lambat sebut kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam jenis laju bos nanti imam berhenti, makmum pun berhenti, walhal makmum baru 18 kali. Okey, terima kasih banyak soalan. Ya, zikir ni tuan-tuan, dia ada kita kata tiga rukun lah, tiga sifat yang ini yang sempurna ya. Satu tuan-tuan, kita tahu apa yang kita sebut. Ya, kita tahu apa yang kita sebut. Yang saya risaunya tuan-tuan berzikir tubna ilallah wa raja'na ilallah ni, kita tak tahu apa yang kita sebut. Itu saya risau lah. Kalau tahu tu terbaik ya. Okey, satu kita tahu apa kita. Lepas tu sebut dengan tepat, suara dengan telinga kita. Sebut dengan tepat. Sebab tu nanti dalam solat kita akan belajar. Siapa sujud, siapa rokok kata subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim. Dia tak sebut dengan tepat. Sebab subhana tu lepas ha ada alif. Subhana rabbiyal azimi. Lepas dha tu ada ya mati. Sebut dengan tepat. Jadi kalau subhanallah, tak adalah subhanallah, 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 subhanallah apa bondo subhanallah ni sin bagi atas kan, bagi depan su kan, ba mati suba, ha tu bagi atas, kemudian dia ada alif baru nun. Macam mana sebut? Subhanallah, subhanallah, bukannya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu dua. Sudah Ustaz melopeh lagi tuan. Tak apalah, yang lepas-lepas tu doa Allah terima, yang akan datang seboleh elok. Dan nombor tiganya, hati dengan minda kita together. Understand apa yang kita sebut. Tu power. Tuan-tuan
Dah catat dah tu 3 sifat. Kena tahu bab ni yang kunut subuh ni, bila tanya apa benda kita sebut apa fa inna kata qadi wala yuqda alai innahu la yadhillu man walain, apa benda tu beritahu sikit, tulis sikit, tunjuk kat ustaz apa yang tuan sebut ni. Ramai tak boleh, meaning dia tak tahu apa yang dia sebut, dia hanya keluarkan bunyi. Yang tu kita risau. Jadi sebut subhanallah, bukannya subhanallah subhanallah. Jadi kalau laju subhanallah subhanallah abu bono kalau nak makan pergi cari kedai yang paling sedap. Kalau nak naik kapal terbang cari business class. Betul? Kalau naik bas cari yang lembut elok, tak naklah yang macam lori balak kan. Kalau zikir macam mana tuan-tuan? Kalau duit banyak, rumah nak besar, bilik tidur tak nak kipas tu, nak aircon. Betul tak? Nak yang terbaik kan? Zikir subhanallah 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 abu bondo. Can you understand my brothers? Okay. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa benda tu? Sebut lalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu cara lah. Boleh tuan-tuan jadi itu susunan lah. Kemudian ada pula, okey, selesai dah tu. Jadi subhanallah, subhanallah ni 33 ni bukan calang-calang. Sabit dengan ayat Quran tu. Zikir tu sabit dengan ayat Quran tu. Dianjur melalui ayat Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Berlumba-lumbalah kamu. Ayat tu terbit zikir ni. Tiba-tiba astagfirullah, astagfirullah, al-Fatihah terus doa, tak sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi bila imam macam tu, adakah makmum kena ikut imam berdoa? Tu nak tunjukkan pula. Buka 216. Dia ada tunggu dulu. Kemudian. Tengok lagi apa lagi zikir yang kena buat tu. Tu direwatkan juga hadis yang panjang ni Hadis yang panjang, tengok terjemahan. Sesiapa yang mengucapkan selepas solat subuh dalam keadaan tetap duduknya, jangan ubah-ubah dululah. Jangan bergorak dulu. Sebelum berkata-kata apa-apa, jangan cakap-cakap dulu, jangan baca WhatsApp dulu, jangan jawab WhatsApp dulu. Tutup telefon dulu Hadis lama jangan berkata-kata. Hadis moden ni jangan baca WhatsApp dulu. Macam itulah, jangan buka telefon. Dia ada hadis moden tu. Geram tengok orang ni. Assalamualaikum dah buka telefon. Hayo. Kan? Kalau yang buat ni budak umur 15 tahun, boleh kita andai dia mati lagi 50 tahun. Tapi kalau yang buat ni budak umur 75 tahun, boleh andai lagi mati lagi 50 tahun. Baik, jangan berkata-kata sebanyak 10 kali. Apa dia tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Itu ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut dia tuan-tuan, qadir macam tu. Jangan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu dal tu ada yang mati tu sebelum ra. Qadir. Tu. Tu kata sebut dengan tepat, sebut dengan betul. Baik. Nescaya dicatat untuknya 10 kebajikan, dihapuskan daripadanya 10 dosa, masya-Allah, dan diangkat 10 darjat. Bahkan ini dia zikir pelindung, nama orang Melayu kata. Zikir apa? Zikir pelindung lah kan. Benteng diri. Ni tu. Dan bahkan daripada hari berada dalam perlindungan dari semua yang tidak disukainya, dan terpelihara daripada syaitan. Ini namanya zikir pendinding. Zaman COVID ni janganlah tinggal. Lepas subuh, lepas zuhur dia tak ada 10 kali, lepas asar dia tak ada 10 kali, lepas isyak dia tak ada 10 kali. Sebab disebut kat situ solat lepas solat subuh.
Jadi maksudnya kalau subuh tadi dah jumpa dah astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah sampai tadi 10 kali kan. Allahumma antas salam tadi. Ya, kalau nak tambah lagi tak sebut dalam kitab ni tapi dalam majmuk, dalam kitab kita lain sebutlah. Ya, kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a. Itu cerita yang panjang pula. Ini kita sebut yang ngam-ngam. Ya. Okey. Baik. Jadi kemudian ada pula ayat kursi. Tu depan tu man qara'a ayatul kursi. Sesiapa yang membaca ayat kursi. Ayat kursi ni mula macam mana tuan-tuan? Mula ayat kursi. Ayat kursi ni mula Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi ada orang buat wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dimula dengan tu. Yang tu apa pula? Ustaz tak kata jangan buat ya. Soal tanya saja. Yang tu apa pula? Bila kita tanya orang yang buat tu, orang yang melakukan tu, tak boleh jawab. Ni memang susunan macam ni. Tu memang tradisi tadi ya. Sepatutnya kita kena ada ilmu untuk beramal tu. Kena ada ilmu untuk beramal. Jangan sambut-sambut. Sebab kita harus taklid namanya. Tapi taklid ni bukan taklid jahil. Taklid ni masuk macam ni. Kita baca ni ijtihad Imam An-Nawawi ni, lalu kita ikut ijtihadnya tu. Itu masuk taklid. Taklid tu ikut. Dia bukan ikut apa orang susun, tak. Ya, dengan ilmu. Ilmu tu kita ikut ijtihad Imam An-Nawawi macam tu. Itu masuk taklid, ya. Ikut-ikutan a'ma secara buta tu tak elok. Ya, tapi kita berdoalah segala yang kita buat tu Allah terima. Ya. Baik. Jadi baca ayat kursi ni dok. Ya, kalau orang tajwid dia tahu kan. La yashfa'u indahu illa bi idnih. Apa hukum tuan-tuan indahu illa? Apa hukum tajwid ni? Sudah. Mad jaiz kena repeat tahun universiti tu. Maksudnya salah lah. Kan indahu la ilmihi illa bima syaa. Hu depan dia hamzah tuan-tuan. Apa hukum tajwid dia? Sudah. Parah dah. Tuan-tuan belajar mad silah tak? Mad silah qasirah, mad silah tawilah, belajar tak? Mad silah pendek, mad silah panjang. Dua tempat dalam kursi ni, ha tadi baris depan, baris bawah tadi depan dia hamzah. Ini tawilah, mad silah panjang. Jadi tak boleh baca la yashfa'u indahu illa bi idnih, tak boleh macam tu. La yashfa'u indahu illa. Sebab ni Al-Quran, Al-Quran kena baca secara cantik. Cantik tu bahasa Arab kita tajwid, memperindahkan bacaan. Lagi pula Ustaz, banyak tak kono kita buat ni? Bukan tak kena tuan-tuan, tak lengkap. Kena dah. Tak sempurna. Jom kita sempurnakan. Sebab tu tadi kita baca dalam keadaan kita sedar apa kita sebut. Bukannya Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu habis dah. Bukan tu. Jadi khusyuk solat tu bersambung kepada zikir ni tadi. Subhanallah tu maha suci Allah. Kita sedarlah Allah tak sama dengan makhluk. Jangan pula tangan Allah sama dengan tangan manusia. Tak boleh sebutnya tu. Sebab kita dah kata subhanallah. Alhamdulillah dapat bernafas. Alhamdulillah dapat dengar. Dengan penghayatan lah kita sebut. Sebab tu tak boleh laju. Baru namanya zikir. Okey. Jadi jawapan ni macam itulah soalan tadi. Untuk dapat yang pendek, inilah yang pendek. Kalau yang panjang tu dia tambah Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal minkal jad. Lepas tu pula selesai ayat kursi itu qul huwallah falaq annas. Komplit lah tu. Jadi kalau boleh dalam, yalah saya pun sama juga dah 50 lebih juga umur dalam umur kita dah ke penghujung ni, kita buatlah semua. Jangan tinggal. Sebab apa?
Kita nak tunjuk, buka Quran balik. Ya, sebab apa jangan tinggal. Tak apa, kita tengok Quran dulu. Cuba tuan-tuan buka surah Al-Mu'minun dalam Quran tu. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Muka surat berapa tu? 306, 348 apa? Betul. 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Jumpa tak? Okey, apa terjemahan ayat? Malas-malas buat ibadah ni, sempoi-sempoi buat ibadah. Tapi kalau bab hiburan, bab melancong tak sempoi. Pilih saldi melancong, tak pilih Langkawi. Bab dunia dia tak pernah sempoi. Kan, tayar pilih yang 21 rim, sekaki setengah lebar, tak pernah sempoi. Bab ibadah ya nak shortcut, nak cari yang minimum macam tu lah. Ya. Okey, lalai ni tuan-tuan, lalai hidup ni belajar-belajar ni tadi kan dulu tak belajar, tak tahu Ustaz kan. Jadi lalai daripada nuntut ilmu fardu ain ni, dia tamatnya kadang-kadang bila? Itu ayat tu beritahu hatta, sehingga. Maksudnya lalai ni sehingga bila? Jaa tu datang, ahada tu pada seseorang, hum tu mereka ni manusia lah kita, ya, al-mautu tu kematian. Lalai ni sampai mati. Tapi bab harta tak lalai. Dia tahu short RM1 pun bisnes ni dia boleh detect, dia tak lalai. Yang lalai ni bab fardu ain ni. Penamatnya bila maut datang. Ingat tuan-tuan, bukan kita cari maut, maut tu yang cari kita. Ingatlah. Maknanya bila, di mana, macam mana kita maut, kita tak tahu. Ini yang kita nak ingatkan orang muda-muda ni. Bila? Tak tahu kan. Kat mana? Tak tahu. Kadang-kadang bawah lori kan. Dia plannya nak hadir majlis ilmu ni Sabtu depan, Ahad depan, tapi Rabu bawah lori dah mati dah, gitu. Macam mana keadaan dia mati? Ada sahabat-sahabat kita tengah sujud, ada sahabat-sahabat kita tengah azan kan, tengah azan sesak nafas, meninggal, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Tapi ada orang meninggal tengah membahagikan hartanya. Yang rumah ni bagi Kak Along, yang kereta ni bagi Kak Angah, pun mati. Malaikat maut datang dalam keadaan masih lagi gilakan dunia. Tu ingat tu. Sebab tu al-mautu, geng bahasa Arab, al-mautu tu di baris depan. Baris depan ni maksudnya fa'il, pelaku. Dia punya fa'il dia, fa'lun dia ialah ja'a tu. Hum tu, mereka tu, hum tu jadi maf'ul, jadi yang kena datangi. Tu cara mentadabbur Al-Quran dengan bahasa Arab. Lihat tuan-tuan. Okey, bila maut datang, apa kata orang yang tak buat subhanallah, subhanallah, subhanallah ni tak buat? Assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Zikir-zikir ni tak buat. Bila maut datang, apa dia kata tuan-tuan? Qala, dia berkata, irji'uni. Irji'u tu tuan-tuan ada ra, ada jim, ada ain. Kan, kalau laki bercerai dengan bini, dalam sebulan setengah dia balik ke bini tu, apa nama dia tuan? Apa pandai bahasa Arab? Rojo'. Irji'u tu rojo' lah tu. Wahai Tuhanku, tolong rojokkan aku kembali ke dunia. Tolong kembalikan aku hidup ke dunia. Bila dia minta ni? Masa sihat ke? Tak, bila dah mati. Dia minta hidup ke dunia untuk apa tuan-tuan? La'alli, supaya a'malu. A'malu ni amal.
aku nak buat amal solihan, amal soleh. Ni tadi subhanallah, sebut elok-elok tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu kan amal soleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Tu apa? Sebab dia berzikir ni walaupun hanya 2 minit setengah, dia rasa 2 hari. Bila berzikir, bila depan bola tu 2 jam, dia rasa 2 minit je. Tu. Duduk majlis ilmu sejam setengah, rasa 2 hari. Melancung merata tu kadang-kadang 7 hari 8 hari, rasa sehari je. Dah balik dah Malaysia. Gitu. Pernah tuan-tuan mengalami rasa macam tu? Ada juga. Ingat tak ada. Jadi dia minta hidup untuk buat amal soleh. Jadi tuan-tuan, kita dah faham amal soleh apa yang akbar, tuan-tuan. Yang akbar amal soleh apa? Solat kan? 2 minggu lepas kan kita dah belajar kan? Yang akbarnya solat. Jadi orang yang tak belajar solat ni, yang buat solat tak elok, yang solatnya batal, yang solatnya tak sempurna, nanti takut-takut bila dah mati baru nak minta hidup balik. Untuk aku pergi rokok dengan mengangkat tangan, untuk aku baca Fatihah mula dengan a'udzubillah. A'udzubillah sebelumnya aku nak baca iftitah. Sebab selama ni dia solat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Baik, amal soleh apa yang dia nak buat? Nak minta hidup balik, nak buat tu amal soleh apa tuan-tuan? Terang-terang Allah kata fi ma taraktu dalam ayat tu a'malu solihan fi ma taraktu. Taraktu tu tuan-tuan, taraka tu tinggal, tu aku. Wahai Tuhan, tolong hidupkan aku balik ke dunia untuk aku nak buat amal soleh yang dulu waktu aku hidup aku tinggalkan, aku tak buat. Sikit ke banyak tuan-tuan? Amal soleh yang kita tahu amal tu tapi tak buat. Sikit ke banyak? Jadi kita takut masuk dalam kubur nanti tak cukup bekalan, maka itulah dia lafaznya. Sekalipun ayat ni turun kat atas orang kafir, tapi pengajarannya kepada kita. Ilmu Ustaz fokus kat ilmu fardu ain ni kan, tinggal tak belajar. Orang ada kuliah cabut lagi balik cari roti canai, bukan pergi nuntut ilmu pun. Walhal hukumnya fardu ain benda-benda ni, bukannya ceramah tajuk bebas hibur-hiburan ni. Ini fardu ain. Jadi tuan-tuan, itulah kadang-kadang kita kesian dengan sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan kena kempen lagi lah. Kalau dalam bab fardu ain, kalau dalam bab ceramah lawak jenaka, tuan-tuan, yang tu balik pun balik lah. Kalau asyik cerita dia pergi Mekah tersangkut kaki, yang tu tak payah. Ini cerita fardu ain ni. Takut nanti mati jadi macam ayat tu. Jadi insyaAllah tuan, jom kita cover lah what the past, we have to cover sekarang. Jadi apa yang dulu-dulu kita tinggal, sekarang ni kita buat lah. Jom lah kita buat sama-sama. Jangan hirau sangat orang yang kata jangan buat. Kita hiraukan, jom buat. Amal-amal yang kita dah tahu dah. Jadi sebut elok zikir-zikir ni nanti insyaAllah. Jadi kalau imam tak sebut, apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak ikut imam ke nak buat sendiri? Ni nak tunjukkan. Pergi 216. Hukum fiqh dia tuan-tuan, dalam bab zikir-zikir ni, hukum fiqhnya yang live yang online pun dengar elok jangan nak buat fitnah kan. Cantik dah kita potong-potong tu, Ustaz sokong cantik dah. Sahabat-sahabat Ustaz pun banyak manfaat dengan kita punya rakan sahabat masjid banyak daripada Australia pun ada yang WhatsApp ke kita. Thank you very much Ustaz, guide us the proper ibadah. Okey. Baik, tengok batas makmum mengikut imam. Ni kita nak faham dengan ilmu. Makmum tamat mengikut imam apabila imam memberi salam yang pertama. Jadi bila imam kata Assalamualaikum warahmatullahi gitu, yang pertama tu, maka
makmum ni tamat dah, tak perlu ikut imam tu dah. Ini hukum ya. Okey, lagi kerana dengan salam pertama itu imam telah keluar daripada solat. Yang kita lafazkan makmuman tu hanya ikatannya solat. Yang lepas solat dia tak ada, tak kait dah dengan makmuman tadi tu. Dia tak bawa dah. Okey, terus lagi. Sekiranya makmum memberi salam sebelum, ini hukum lain, ini hukum lain. Ini hukum lain. Okey, pergi depan tu tuan-tuan. Perengan nombor 3. Makmum boleh berdoa dan zikir tanpa perlu mengikut imam melafazkan salam. Jadi imam kata assalam, imam baca tahiyat laju. Kemudian imam ni dia tak ada dosa dan dia kompor masuk syurga. Dia tak takut neraka. Dia tak doa lah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dia pula tak ada dosa. Tak lelah doa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Makmum imam pula tak takut hati dia ni terbalik masa umur, imam umur 30 kan ya. Masa umur 60 dia tak takut hati dia terbalik pula. Dia tak doa lah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Yang kita ni takut esok lusa hati ni terbalik, jadi kena doa kan. Macam itulah, banyaklah doa-doanya kan. Imam pula boleh independen untuk berzikir, bersyukur. Dia boleh kerah diri dia. Yang kita ni yakin kalau Allah tak tolong kita untuk zikir, untuk bersyukur ni, kita tak dapat bersyukur. Kita berdoa pula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semua tu tuan-tuan doa-doa yang didoa oleh Rasulullah SAW sebelum salam. Allah ustaz, dah imam dah salam ustaz, tak sempat doa. Hari ni kita dah faham. Imam kata assalamualaikum warahmatullah, makmum dah tak perlu ikut imam itu. Makmum boleh berdoa. Jadi bila makmum berdoa, imam kan dah astagfirullah 3 kali, dah la ilaha illallah. Macam mana pula tu ustaz? Bab zikir tadi kan. Sebab itu tuan-tuan, zikir itu tidak ada hukumnya sunat makmum mengikut imam. Ini kena faham elok. Habis ustaz bid'ah kalau ikut imam. Hukumnya tak ada sunat. Maksudnya tuan-tuan ikut imam tak ada pahala sunat. Sunat ikut. Zikir tu dapat sunat. Jadi kebetulan imam buat sempurna, sebutannya sempurna. Kalau tuan-tuan ikut imam itu, tuan-tuan akan zikir dengan sempurna dan khusyuk. Tak salah lah kalau tuan-tuan nak follow, nak serentak. Tu kena faham elok. Tapi kalau imam itu tak sempurna, imam itu tangkas lidahnya, tuan-tuan jenis gagap, better kan. Tak, maksudnya kita nak sebut elok kan. Ataupun tuan-tuan masbuk rakaat ketiga solat maghrib. Biasa masbuk ni maghrib, isyak ni kita ada kat kuliah maghrib kan ya. Rakaat ketiga tuan-tuan masbuk, imam assalamualaikum, tuan-tuan bangun buat 2 rakaat. Bila tuan-tuan assalamualaikum, imam dah berada alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau makmum Melayu ni apa dia buat? Alhamdulillah tu lah dia sampuk. Nanti dia dapat tak 33 dengan la ilaha illallah cukup 100? Dia dapat buat tak? Tak dapat lah, sebab dia sampuk alhamdulillah kali yang keempat, habis Allahu Akbar pula. Jadi jangan ikat tengkuk tuan-tuan dengan zikir imam. Sebab tu kalau tuan-tuan nampak ustaz kat belakang imam doa kan, kita tunduk lah. Itu janganlah kata ustaz ni apa ni, apa doa tu bid'ah. Tak, sebab kita nak menghabiskan zikir kita tu. Sebab kita rasa kita banyak dosa, jadi nak kena buat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab janjinya tadi Allah ampun dosa walaupun banyak buih di lautan. Inilah tasawuf paling tinggi tuan-tuan. Jadi faham dah tu kan, ikatan makmum dengan imam. Kalau ustaz jadi imam, ustaz cukup bersyukur dan gembira. Kan? Bila tuan-tuan sebagai makmum ustaz zikir independen.
Kalau ustaz jadi imam lah. Ya ustaz, puas hati tuan-tuan tunduk zikir. Ustaz tak mula lagi subhanallah, tuan-tuan dah mula kira, mungkin tuan-tuan nak cepat kan, ya nak ada urusan kan, tak apa, sebab dia tak ada hukum sunat sama-sama tu. Tuan-tuan nak buat sama-sama tu terpulang masing-masing, ya, tapi tak ada hukum sunatnya. Jadi yang penting tuan-tuan zikir ni buat dengan sempurna. Kan ada di tempat kami ada seorang imam, la ilaha illallah qadir, la ilaha illallah qadir, la ilaha illallah qadir. Entah apa dia sebut pun saya tak tahu. Jadi kita ni makmum sebut eloklah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sekali dia dah 4 kali. Jadi kita 3 kali dia dah berhentilah, pergi pula Allahumma antas salam, Allahumma ajirna minan nar kan. Dia dah pergi situ, kita nak ikut ke Allahumma ajirna minan nar? Tak akan. Kita nak komplainkan 10 kali tadi. Sebab hadisnya sebut berapa? 10 kali, dan zikir makmum tidak ada ditanggung oleh imam. Boleh faham tu, step by step saya jelaskan tu supaya jangan ada yang salah faham. Di satu tempat masjid dekat sini lah tuan-tuan, saya pergi dia masjid ni naik tangga kan. Ada seorang makcik ni pakai tongkat tu, tongkat orang kaya lah ni kan. Naik tangga, masa tu lift belum siap lagi. Susah naik tangga ni. Ustaz kuliah maghrib sampai lambat. Jadi memotong makcik ni lah. Dia naik tangga tu, kita nak pergi solat tu kan ya. Tapi sempat lah cakap, makcik lepas isyak kita jumpa, macam tu lah. Sebab kesian dia tengok naik tangga tu. Kita tak boleh pegang sebab dia perempuan jadi lepas isyak dia pun jumpa kita. Kata, apa ustaz tadi nak jumpa saya? Saya kata, ngapa makcik susah-susah datang solat jemaah kat masjid ni? Kan naik tangga jatuh nanti, terantuk kepala, bahaya. Jawapan dia apa tuan-tuan? Makcik boleh tahu orang perempuan ni solat kat rumah dah boleh dah, dia kata tak dituntut datang ke masjid jemaah ni. Tapi makcik tak pandai nak mulakan sebelum subhanallah tu, yang zikir subhanallah alhamdulillah tu, makcik tak pandai nak mulakan. Lepas tu yang tengah-tengah tu makcik tak pandai. Kan imam kerap sebut, imam kita tadi tak sebut lah kan, kerap kita dengar sebelum subhanallah tu ilahi ya rabbana, tuan-tuan biasa dengar tu. Yang tu makcik tu tak pandai. Jadi ustaz dapat tangkap lah, rupanya makcik ni tak tahu anjuran zikir tu apa, zat zikir tu yang dianjur tu apa. Kan ustaz kata makcik macam ni, makcik kat rumah habis salam astagfirullah semua dia, makcik sebut ya subhanallah subhanallah, kira je 33, tak mulakan dengan apa-apa. Lepas tu subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abada yang biasa disebut tu kan. Tuan-tuan tak, makcik tak sebut pun tak apa. Tuan-tuan dah, makcik dah dapat dah ampun Allah ni. Sebab zat zikir tu subhanallah subhanallah 33. Yang sebelum tu hiasan. Yang tengah-tengah tu subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abada tu hiasan. Kemudian alhamdulillah fi kulli nikmatin, semua tu hiasan. Jadi kalau tak tahu tu tak apalah, sebut je subhanallah subhanallah subhanallah, habis 33 sebut pula alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, tanpa celah-celah tu. Jadi ini cerita turun temurun tadi. Sebab itu yang kerap dia dengar mana-mana, dan dia fikir itulah dia yang bawa dia ke syurga sampai dia bersusah-susah tadi. Nak panjat tangga tadi. Kesian tu. Kata, macam tu ke ustaz? Kata, makcik itulah ilmunya. Nanti makcik balik, buka balik buku tebal, buku ni lah. Buka balik, tengok ujung tu ada hadis dia. Ini cerita ilmu zikir. Lepas solat. Jadi kena buat ke jangan buat? Kena buat. Kena buat based on ilmu ni. Jadi tuan-tuan, apa baik amalan lah, kena ada ilmu. Itu yang the only way lah kan. Ngikut-ngikut ni memang tak elok. Boleh tu zikir lepas solat. Jadi insyaAllah lepas ni jangan tinggal dah lah zikir-zikir ni. Solat seorang ke, solat ramai ke, masbuk ke, muafiq ke, jangan tinggalkan. InsyaAllah kita buat. Habis tu pun kita doa.
Ya, habis zikir kita berdoa. Doa ni satu lagi. Panjanglah cerita Kalau doa imam Arab, tuan-tuan okey ke tak okey? Hari tu saya tanya dah kan. Arab, tuan-tuan okey ke tak okey? Tapi amin tak? Amin kan apa? Orang perempuan elok-elok tu kalau abang jadi imam kat rumah, dia doa bahasa Arab, perempuan tak faham tu elok-elok, takut makna Melayunya, ya Allah buka pintu hati orang belakang aku ni yang pakai telekung ni untuk menerima kawannya lagi seorang dia. Ya. Tapi abang ni doa dalam bahasa Arab kan, puan tak faham, amin. 2 minggu lepas tu makbul. Tu tengok muka ni macam ada potensi tu. Kena belajar ni ya. Kena tanya kak ya, sebelum kak amin tu apa makna tu bang, kata. Abang pun antah, saya pun baca juga kata. Saya pun tak reti apa. Dia ramai macam tu lah tuan-tuan. Minggu lepas saya tanya seorang imam, dia baca ni apa tahlil kan. Tahlil berarti dia doa, Allahumma taqabbal waj'al thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halnanahu min la ilaha illallah wa mastaghfarnahu wa ma qulnahu min ya Allah. Ya. Dia doa, makna doa tu tuan, ya Allah tolonglah bagi pahala dan terima ayat-ayat Quran yang kami baca, salawat yang kami lafazkan, istighfar yang kami pohon, dan zikir kami ya Allah, ya. Wa ma qulnahu min ya Allah, dan apa yang kami cakapkan, maksudnya zikir dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di Johor memang dibuat ya Allah ni. Ya Allah, ya Allah. Jadi kat tempat kita ni ya Allah ni tak ada yang buat kan waktu tahlil ni. Tapi imam ni doa minta Allah bagi pahala. Ya Allah, zikir ya Allah dia tu minta Allah bagi pahala dan terima. Dibuat tak zikir ya Allah tu? Lepas tu dia minta Allah bagi pahala. Jadi ustaz ada dalam majlis tahlil ni. Jadi kita ni amin kan, sampai ke situ dalam hati bila pula kau zikir ya Allah ni? Minta Allah bagi pahala, minta Allah terima. Jadi itu menunjukkan tuan-tuan, doa tu pun turun-temurun. Orang dulu baca, imam pun baca, tapi imam pun tak reti apa. Jadi doa ni tuan-tuan sunat lepas solat. Tu yang saya cakap nah, walaupun saya boleh bahasa Arab, cakap dengan Arab insya-Allah boleh lah, cakap merangkak gagap-gagap, laju tak pandai kan. Doa ni bagi saya dalam bahasa Arab yang ada dzuk. Nak feel tu dalam bahasa Arab bagi saya lah. Tapi bila saya jadi imam, saya tengok hidung dengan mata tuan-tuan macam hidung Jawa, hidung Melayu, hidung Banjar macam tu kan. Jadi kalau kita sebut Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, wa mati'na Allahumma bi absarina wa asma'ina wa quwwatina ma ahyaitana. Bagi saya itu lagi zuk, lagi feel kan. Tapi bila saya tengok hidung tuan-tuan, hidung Melayu ya, jadi tak jadilah bahasa Arab. Kita pun sebut ya Allah, kokohkanlah takwa dalam diri kami yang mampu menghalang daripada perbuatan maksiat dan dosa. Ya Allah, ringankan tubuh badan kami untuk melakukan amal-amal soleh yang melayakkan kami masuk ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, kokohkan yakin dalam diri kami yang menjadikan kami mudah berdepan dengan segala musibah dunia. Ya Allah, yang kami pohon, jangan Engkau timpakan musibah ke atas kami yang boleh merosak, meruntuhkan iman dan agama kami. Timpakan rumah terbakar, no problem, kita boleh sabar Tapi kalau timpakan iman kita hilang, hanyut tuan. Kita doa lah. Ya Allah, jadikanlah saki baki hidup kekanda-kekanda dan ayahanda yang ada di belakang saya ini
sebagai peluang mereka menambah amalan soleh bagi memberatkan timbangan amalan kebaikan mereka. Tuan-tuan, kalau macam tu doa, tangan makin rendah ke makin tinggi? Makin tinggi. Sebab kita betul berdoa. Walaupun tuan-tuan tak sebut, ustaz wakil lah sebut. Tapi kan tuan-tuan sama-sama kan. Itu namanya doa. Ya Allah, waktu ajal kami tiba nanti, mudah dan izinkan kami melafazkan kalimah terakhir, kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, saat-saat hujung usia kami, jangan sekali-kali Engkau izinkan kami terlibat dengan perkara-perkara yang melalaikan, terutama yang melalaikan kami daripada melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Itu kan faham. Kalau tuan pergi Cina doa bahasa apa imam? Bahasa Cina. Pergi Pakistan bahasa apa dia doa? Bahasa Urdu. Datang Malaysia bahasa apa doa? Tapi tak reti apa. Itu ceritanya. Lebih kuranglah 7 tahun 8 tahun lalu, bila Ustaz sedar dah makmum ni orang Melayu, dan kita nak ajak makmum berdoa, bukan nak ajak dia dengar suara dan aminkan. Tak, kita nak ajak mereka berdoa. Jadi kita berdoa sebenarnya. Tapi yang pangkal tu 3 tu, alhamdulillah, selawatkan Nabi dengan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Dia bahasa Arab lah. 3 ni jangan tinggal tuan-tuan ya, bila berdoa ya. Puji Allah Ta'ala, selawat ke Nabi, kemudian ya Rabbana lakal hamdu tu. Sebab ini kunci langit untuk dibuka. 3 tu. Lepas tu minta. Ya Allah, ampunkan kedua ibu bapa kami sebagaimana dia basuh dulu tak ada pampers dulu kan, kita kecil dulu kan. Lampin. Doa elok. Dah faham tuan-tuan? Sunat berdoa lepas solat. Tapi what kind of doa? Doa jenis macam tadi ya, yang kita minta betul-betul. Not just recitation. Boleh? Beres. Jadi insyaAllah hari ni doa lepas solat. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa doa? Oh, ke kanan ke kiri tu. Ni cerita lepas kiri soalan dia. Ustaz sedang mencari sekarang ni kan kecoh minta dalil kan ya, sebab kita beramal ni nak kena ilmu. Jadi Ustaz nak cari panduan yang muktabar, yang sebut tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna nas'aluka ridhaka wal jannah tu kan. Tengah mencari tu dia punya sumber tu, supaya kita beramal dengan ilmu. Bila Ustaz tanya kawan-kawan yang mengamalkan tu, semua tak boleh jawab. Tengah cari tu. Ustaz tak kata tak ada ya. Ustaz tengah cari, jumpa je Ustaz kongsikan. Tapi yang selepas habis salam ni kan, biasanya orang kita ni kan reaksi dengan tangan tu lepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Kemana tangan tuan? 1001 macam lah tu. Ada pada belakang ni dah topuk-topuk, ada dari topi, ada daripada bawah, ada macam tu, macam-macam kita tengok kan dalam hadis dhaif kan. Rasulullah SAW diriwayatkan, Rasulullah SAW bila habis salam meletak tapak tangan di ubun-ubun dan melurut ke mukanya. Letak di ubun-ubun yang babynya lembut kan. Lurut ke muka. Dia tak ada daripada belakang, tak ada daripada topi. Dia daripada ubun-ubun lurut ke muka dengan tangan kanannya. Jangan buat tangan kiri lah ya. Sambil melafazkan bismillahi Allahumma adhab annil hamma wal hazan. Bismillahi dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, idhab pergikan daripada aku, jauhkan daripada aku, al hamma depress, wal hazan sadness. Please avoid from me
depressed and sadness, kan, murung dan sedih, minta dibuang. Perempuan amal kalau tu tuan-tuan ajarlah orang belakang doa ni, supaya dia tak ada murung, tak ada sedih walaupun tuan-tuan dah masuk Minang kali ketiga, kan. Ini doa tak ajar, tahu-tahu nak menikah 3 je, kan. Itulah doa, sabit, Jadi menurut separuh ahli fiqh kita ni, hadis-hadis dhaif kalau kita nak amalkan fadilatnya boleh, tapi dalam bab akidah, dalam bab nak hukum potong tangan orang, nak hukum bunuh orang, tak boleh guna hadis dhaif. Tu, mesti hadis sahih. Okey, baik, insya-Allah. Imam baca kuat zikir, pakai mikrofon pula. Ada dijawab dalam ni. Pergi tuan-tuan, jawapannya di ujung ni, 80 sir, bab sir ni, surah-surah sunat dibaca. Okey, surah-surah sunat dibaca siang hari, jahar, syarat tidak. Muka surat 84. 84. Bila baca tak nampak huruf ni tuan-tuan, baru sudah dah tua. Bila jogging dapat 10 km tu rasa muda, ya. Okay. Baik, tengok perangan atas sekali tuan-tuan, dia ceritanya apa? Selain daripada solat-solat tersebut, bacaan adalah secara sir. Ini cerita dalam solat tuan-tuan, cerita dalam solat. Okey. Manakala solat-solat sunat mutlak tidak di apa? Kaitkan dengan waktu khusus. Solat sunat mutlak ni dia tak ada batasan waktu, kan? 2 rakaat. Jika dilakukan pada siang hari, cara membaca adalah sir. Sir ni maksudnya dengan telinga sendiri, tak kuat, Jika dilakukan pada waktu malam, cara membacanya adalah sederhana antara sir dan jahar. Ini poin jawapan pada soalan tadi, dengan syarat tidak mengganggu orang yang sedang tidur dan orang yang sedang bersolat. Itu syarat nak disederhanakan antara sir dengan jahar. Dia bukannya kuat macam kita baca Fatihah, imam baca Fatihah tu, dia tengah-tengah. Syaratnya jangan ganggu orang solat. Itu syarat. Jadi kalau ini dalam solat, ini sama-sama dalam solat. Jadi kalau zikir lepas solat ni, orang yang berzikir tu dah di luar solat, dan orang yang masbuk tadi sedang solat. Tambah lagi lah, tak boleh kuat lah. Nanti kalau nak rojok sini lah. Jadi ada satu masjid di Salatingi, ustaz perkenan sangat imam ni. Bila habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia cabut mikrofon dia letak kat kapet. Tapi dia zikir lah, dengar lah suara dia tu. Memang ustaz ke saf 2 tu, saf 3 dengar lah apa dia sebut tu, memang sayup-sayup dengar lah. Dan memang dia pesan, dia kata kadang-kadang lah dia pesan, tuan-tuan tak payah ikut saya, macam tu lah, dia zikir. Kan tadi kita dah tahu hubungan makmum tu putus, kan? Itu jawapan dia lah. Kalau zikir tu imam tu kuat dengan mikrofon, sampai orang yang dia tadi bangun masbuk tadi, ada orang datang pula jadikan dia imam, kan? Sedangkan dia baru rakaat kedua, kan dia baca Fatihah kuat. Sampai dia baca Fatihah tu, orang yang belakang yang ikut dia seorang tu pun tak dengar, sebab sound zikir ni kuat sangat. Yang tu tak boleh lah, takut jatuh haram pula, sebab mengganggu orang solat. Kan? Sebab itu zikir tu sunat sir, kecuali menjadi imam untuk mengajar orang. Muka surat apa tuan? Ujung tu 210.
Hukumnya tradisi lain tuan-tuan ya, ilmu lain. Berzikir dan berdoa secara sir. Disunatkan berzikir dan berdoa secara sir dengan telinga kita je. Ya, ni sunat tuan-tuan. Ya, sunat. Maksudnya kalau saya kuat berdosa tak Ustaz? Jawapannya tak dapat sunat lah, taklah berdosa. Sebab sunatnya sir. Sunat angkat tangan waktu nak rokok, betul tak? Jadi kalau tak angkat berdosa ke? Batal ke? Tak. Tu kena faham lah tu. Bukanlah kita menghalang kuat tu. Ya, kalau semua dah habis solat nak kuatlah sampai orang luar sana dengar tak terpulang ya. Ya, ni ceritanya tadi gangguan solat. Baik, asal usul hukum zikir tu apa tuan-tuan? Kuat ke sir? Hukumnya sunat sir. Ya, bila kita zikir sir tu dapat pahala sunat pula. Kan bagus. Ya, okey. Kecuali menjadi imam untuk mengajar para makmum, maka dibolehkan menguatkannya. Apabila makmum dah tahu, maka zikir dan doa tersebut disebut secara sir. Jadi bila makmum dah pandai, imam sir balik. Jadi sekarang ni tuan-tuan dah pandai ke belum? Sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan kan, tuan-tuan jangan marah kalau saya anggap tuan-tuan sebagai mu'allaf yang baru masuk Islam, yang nak belajar zikir lepas solat. Barulah saya boleh kuatkan. Kalau saya anggap tuan-tuan dah pandai, saya akan senyap. Sir. Jadi marah tak tuan-tuan kalau kami imam anggap tuan-tuan mu'allaf? Kan untuk mengajar. Bila dah tahu sir balik, itu hukum fiqahnya ya. Jadi tuan-tuan macam itulah jawapan-jawapannya. Okey. Jadi ni latihan bagi kita lah ni. Semua amal ibadah kita mesti berlatih macam ni. Sekurang-kurangnya kita tahu ada dalam kitab sana, walaupun kita tak ingat tu tak apalah, maksudnya ada lah. Itu terbaiklah tuan-tuan. Daripada kita sambut turun-temurun tapi kita tak tahu apa. Yang tu kurang cantik lah. Ni okey. Allah, ada soalan lain? Semula je semula. Oi, ini pelik bin ajaib ni. Apa lagi dua rukun yang imam buat kita tertinggal lepas salam tu? Oh, okey. Nanti Ustaz carikan lah dia. Takut ada ya. Kita membaca sebuah dua kitab ni, bukannya semua kitab baca. Dia Ustaz carikan. Dia batasnya yang setakat kita jumpa lah, batasnya ialah jangan sampai lalai. Tu dia punya batasnya. Yang tu mungkin sujud akhir kot. Doa lepas salam ni. Doa sebelum salam ni. Ada dua orang yang menyebut tu, Ustaz dah jumpa, dah borak bincang adik-beradiknya perbincangan kan, dia dah batalkan balik dia punya macam fatwa dia tadi yang dia kata batal tu. Kalau lebih dua tu, Ustaz dah borak dengan dia dah tarik balik hukum yang dibagi tu, termasuk yang solat-solat atas kerusi lah. Ya, pergi borak elok-elok, tunjukkan kitab-kitab, 2-3 orang dah tarik balik panduan yang diberi, yang disebar, diviralkan tu, dia tarik balik. Dan ada yang dah umum pun melalui Facebook dia yang ni wallahualam, nanti saya cek kalau takut-takut ada terselit ya. Setakat yang kita baca, batasnya ialah jangan sampai lalai. Nanti bila tak khusyuk, nanti solat tu dah jadi rosak.
Tin tu ni ada soalan lagi? Tak ada. Hmm. Hmm. Oh, tahiyat tak habis lagi, imam dah salam. Kena habiskan tahiyat lah. Kena habiskan tahiyat, lepas tu berdoa. Okey, kepada yang mengikuti nanti disebar-sebarkan ni, kalau saya ada salah silap tolong mention lah dalam komen-komen tu ya. Maksudnya ustaz mungkin tersilap, beritahulah ya, untuk kita betulkan. Dan nanti kita akan umum lah kalau ada silap-silap ya. Sebab kita tak semua betul kan, setakat yang kita baca, kita ulang kaji, kita sampaikan. Jadi kalau terbukti salah, tolong beritahu ya, yang itu salah dan kita betulkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami pohon terus menerus ajar kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ajarlah kepada kami ya Allah, berusaha dengan tenaga yang kami ada untuk menimba ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain kami menuntutnya. Ya Allah, kelalaian kami sebelum-sebelum ini tolong ampunkan dosa kami. Kami pohon ya Allah, jadikan kami golongan yang mendirikan solat dengan penuh sempurna di awal waktu sepanjang hayat kami ya Allah. Kalau dengan tidak sengaja ada kurang cacat dalam solat yang kami lakukan, tolonglah tampung dan sempurnakan ya Allah hisab solat kami di akhirat dengan hisab yang sempurna. Tidak lupa juga ya Allah, kami pohon jadikan ahli keluarga kami, terutama zuriat kami, sebagai orang yang mendirikan solat dengan sempurna di awal waktu sepanjang hayat mereka ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.